Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz yang dirahmati Allah sekalian? Semoga dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah belajar tentang sifat Allah Al-Malik, dan pada minggu ini insya-Allah saya akan terangkan kepada kamu bagaimana kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik ini, dan kita akan belajar juga berkaitan dengan hukum beriman dengan sifat Allah Al-Malik, insya-Allah. Sebelum itu kita ulang kaji dahulu. Pada minggu yang lepas kita belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan sifat Allah Al-Malik. Sifat Allah Al-Malik ini ialah bererti, sifat Allah Al-Malik ini adalah bererti seperti yang ada di skrin kamu, yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik bererti Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pemerintahan. Maksudnya apa sahaja yang ada di bumi ini semua di bawah penguasaan Allah. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang Allah daripada berbuat sesuatu. Dan Allah pentadbir, Allah yang uruskan. Seperti mana yang Ustaz tunjukkan video pada minggu yang lepas, bagaimana planet-planet ini berputar mengelilingi matahari, dan tidak ada satu planet pun berputar berlainan daripada paksi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pentadbir alam ini. Dan yang seterusnya, pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Dan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan segalanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, insya-Allah pada minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk memahami hukum. Apakah hukum kita beriman dengan sifat Allah Al-Malik? Beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, hukumnya kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Kita wajib. Sebab apa wajib? Berdasarkan dalil surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maksud dia, maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Okey, ini adalah penjelasan berkaitan hukum beriman dengan sifat Allah Al-Malik. Hukumnya adalah wajib. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Di dalam buku teks kamu, muka surat 71 ada menerangkan bagaimana kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Ustaz nak jelaskan sini ada 4 kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Yang pertama adalah kita kena berusaha. Tengok dekat tangan yang Ustaz tunjukkan di sini. Berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Sebab apa kita bersyukur? Sebab apa yang kita ada, apa yang kita dapat pada hari ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita perlu meninggalkan sifat sombong? Sebab kita ni tidak ada apa-apa, kan?
Seperti mana yang nasyid selalu kita dengar kan. Dia kata macam mana? Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Maksudnya, apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, sama ada menjadi milik kita ataupun tidak menjadi milik kita, semua itu Allah punya. Jadi buat apa kita nak sombong? Okay, yang pertama, kita berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Yang kedua, kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah sahaja, tidak minta pada benda lain, tidak minta kepada manusia, tidak minta kepada makhluk. Minta hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita berharap dan meminta pertolongan. Dan yang ketiga, kita tekun beribadah dan berdoa. Sebab apa kita tekun beribadah dan berdoa? Sebab Allah sahaja pentadbir alam ini. Allah sahaja pemilik alam ini. Allah sahaja yang akan memakbulkan segala doa, dan Allah Ta'ala sahaja yang akan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Sebab itu kita kena tekun beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, yang keempat adalah sentiasa menghargai alam ini. Alam bukan kita punya, tetapi alam ini merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya meminjam sahaja. Kita hanya tumpang sahaja milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kita kena jaga alam ini supaya milik Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini akan sentiasa terpelihara daripada pencemaran dan sebagainya. Nanti generasi yang akan datang akan menikmati keindahan alam disebabkan akhlak kita. Kita memahami, kita belajar sifat Allah Al-Malik, kita jaga alam ini dengan baik. Jadi itu adalah kepentingan yang ada di dalam buku teks kamu, muka surat 71. Kamu boleh baca. Dan insya-Allah itu sahaja yang ingin Ustaz ceritakan kepada kamu. Seterusnya adalah Ustaz nak menceritakan tentang latihan yang akan Ustaz berikan. Nanti Ustaz akan masukkan latihan kepada kamu di dalam Google Classroom, dan dalam masa yang sama Ustaz akan pautkan link di dalam grup WhatsApp. Minta semua rakan-rakan pelajar, anak-anak pelajar sekalian untuk jawab soalan tersebut. Dan jangan lupa isi kehadiran di dalam Google Classroom. Okay, untuk minggu yang ketiga. Harap maklum, sekadar itu saja. Moga-moga kita dapat beramal dengan sifat Allah Al-Malik ini dan menjadikan kita seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada lagi sifat sombong dalam diri kita. Hakiskan segala sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Moga-moga segala apa amal ibadah yang kita lakukan diterima. Dan jangan lupa kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat bala wabak yang melanda negara kita ini, COVID-19. Sentiasa kita berdoa agar wabak ini diangkat daripada bumi kita, insya-Allah. Jadi Ustaz sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.